Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dewa Edu. Seperti biasa, tak jemu-jemu nak pesan. Kalau belum subscribe, subscribe sekarang. Kalau dah subscribe, thank you, anda memang awesome. Saya nampak ada beberapa orang kawan pun dah subscribe. Terima kasih sebab menyokong. Dekat luar sini, kalau ikutkan cuaca hujan. So, kalau ada bunyi sikit guru-guru tu, sorry lah kan. Hari ini saya nak komen sikit dan nak beri cadangan penambahkan kepada first try untuk hybrid di sekolah saya. Saya dah minta izin pada tuan punya. Video ni pun saya rakam sebenarnya. Dan sebenarnya kami di sekolah sedang membuat seperti sama orang lain sedang membuat cubaan atau rintis terhadap hybrid simultaneous yang saya cakap hari itu, iaitu di kelas bersemuka dan juga online serentak. Dan dengan rakaman video ini, kami pentadbir dan guru-guru sekolah dapat melihat rakaman pertama ni untuk first try ni, di mana kelemahan yang boleh kami tambah baik. Okey, sebelum kita bercakap lebih lanjut, kita dengar dulu intro. Okey, jumpa lagi. Berbalik pada hybrid tadi, saya nak sambung sikit bahawa video yang akan anda tengok ni, yang akan saya react ni adalah video yang saya sendiri rakam. Saya dah combine video live daripada kelas bersemuka dengan meet yang dirakam serentak. So kita combine sebab kita nak compare apa yang berlaku di kelas bersemuka dan apa yang berlaku di kelas online pada masa yang sama. That's why kita combine. Kita rakam dan kita combine. Dari situ kami pihak sekolah, pihak pentadbir dan juga guru-guru dapat melihat kat mana kelemahan, sebab semua orang belum pernah try kan. Ini first try untuk Malaysia kan. Kita nak tengok apa yang kita boleh tambah baik. Dan saya juga nak bagi tahu tuan-tuan dan puan bahawa amalan yang kami buat untuk hybrid ni ialah seperti yang saya telah maklumkan pada video yang lalu. Ada 3 mood yang kami cuba try. Cuba try test. Okey, cuba try test kan. Dan kami juga mengamalkan bahawa guru-guru tidak diwajibkan untuk membeli sebarang peralatan tambahan. Bukan tak boleh, tak diwajibkan membeli sebarang peralatan tambahan untuk menjayakan hybrid ini. Sebab kita nak tengok apa realiti sebenar berlaku di sekolah dengan melaksanakan hybrid ini. Tapi kalau ada guru willing nak beli gadget-gadget tambahan, itu tak ada masalah. Cuma kita tak wajibkan sebab kita nak tengok dengan peranti atau gadget atau peralatan yang sedia ada, apa kekangan dia, apa masalah dia, dan dari situ kita akan move forward. Okey? So, itu asasnya ya. So, ini dia videonya. Video ni adalah video tahun 1. Tahun 1 Marikh, seperti yang dilihat dekat atas tajuk tu, tahun 1 Marikh. Ini kat atas tajuk ni kan, ada 1 Marikh, dan dia diajak oleh Cikgu Murazila, seorang cikgu yang dedicated dan juga educated. Ya, beliau willing untuk menjadi orang pertama untuk try hybrid di sekolah. Ketika tahun 1 datang ke sekolah ini, iaitu hari Isnin yang lalu lah, pada minggu 1 hari bulan tu kan. Dan di sekolahnya, di kelas tu pula, sebab Cikgu Murazilin sangat positif tau. Dia sanggup cuba untuk kita study, untuk guru-guru lain study apa kelemahan yang dia dah buat dan apa kekangan-kekangan yang boleh ditambah baik. Dan itu yang sebab saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan bahawa kelemahan-kelemahan ini mungkin boleh dielak awal jika anda dapat mengenal pastinya dahulu. So kami pun dah dapat kenal pasti beberapa. So kita tengok dulu dan saya akan postkan video ni di tempat-tempat tertentu untuk memberi komen dan juga pandangan positif terhadap video ini. Okey, bukan condemn komen. Okey. Ini kelas dia 1 Marikh. Okey. Ada beberapa part nanti yang mungkin saya akan post lah. Okey. Ini kalau kita lihat, ini persiapan guru ketika nak pasang. Itu satu benda yang kita perlu tengok. Bahawa guru perlu ada masa untuk pasang gadget dia. Iaitu komputer. Dalam kes ni, okey saya pause sekejap Dalam kes ni, guru hanya menggunakan komputer, iaitu notebook yang ada kamera built-in. Tidak ada peralatan lain. Tapi dalam kelas ni, untuk pengetahuan anda, wall plug ada dua tak boleh pakai. So
guru Cikgu Murazila dan sahabatnya ni terpaksa ambil extension, pasang dekat luar dinding. Wall plug yang di luar dinding. Wall plug yang di dalam dinding tak boleh. So, oleh itu, bagi komputer atau notebook yang ada masalah bateri, so tak boleh guna. Okay. Ini kes yang kita tak guna apa-apa gadget tambahan selain daripada notebook. Kita tak guna mikrofon tambahan, kita tak guna webcam tambahan, kita tak guna LCD. Mood lain saya akan upload kemudian. Sebab kami menggunakan beberapa mood untuk try hybrid ni. Ada juga yang menggunakan mood handphone sahaja. Ada. Nanti saya akan uploadkan kepada untuk tuan-puan dan kita akan kongsi kat mana kelebihan dan kelemahannya. Okey. Di sekolah ini ada internet. Sangat laju. Tetapi capaiannya tak sampai ke kelas yang Cikgu Murazila ni ajar. Kerana dia berada jauh daripada access point. Kan? So terpaksa Cikgu Murazila menggunakan wifi, menggunakan hotspot sendiri. So ini satu pengorbanan Cikgu Murazila kepada kelasnya. Okay. Tahniah Cikgu Murazila kan. Okey. So kita akan laju sekejap. Sementara ada setting ni kita akan laju. Okey, kita akan pergi kat sini. Tengok Ini kelas dah bermula. Hanya ada notebook saja. Tiada speaker, tiada webcam yang tambahan, tiada mikrofon tambahan. Sekarang ni mix sedang berlangsung direct. So beliau akan berdiri menghadap notebook dan kamera ni facing kepada whiteboard ni. Okey, anda dapat lihat. So itu saya dah tuliskan dekat situ. Satu online, satu bersemuka. Dari segi awalnya kita nampak bahawa apa yang berlaku di kelas akan dapat dilihat serentak oleh pelajar-pelajar di rumah yang sedang online. Tetapi first kita dapat detect suara teacher tak terdengar. benar tak? Suara teacher tak dengar sebab Cikgu Murazila pada first try ni tidak menggunakan mikrofon tambahan, clip mic tak guna. Dia hanya bergantung kepada notebook beliau yang mana bila jauh sikit mungkin tak jelas. So mungkin itu juga kita perlu ambil kira. Kalau notebook yang lama yang mikrofon quality atau kamera quality-nya tak okey, mungkin kena ditambah extension ataupun outside daripada mikrofon clip ataupun webcam. So dalam kes inilah kita bati bahawa ada beberapa perkara yang telah perlu ditambah baiklah. So, mood ini adalah mood ketika murid sedang bercakap, guru sedang berdoa. Sebab murid bercakap kerana murid tak dengar, tak tahu apa yang berlaku dalam kelas. Tapi dia mungkin boleh nampak bahawa orang sedang tak dengar. Angkatlah notebook untuk lihat suasana kelas di dalam kelas, suasana sebenar di dalam kelas untuk kawan-kawannya di rumah. Murid suka sebab dia tahu kawan-kawan dia dapat lihat dia kan. Saja. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar tajuk baru, masa dan waktu. Saya pause sekejap. Sebolehnya apa yang kita dapat ni, kita nasihatkan murid untuk pin guru punya video atau kamera supaya apabila suara tak dengar jauh, murid tak nampak skrin. Sebab Google Meet seperti yang kita tahu, siapa yang bercakap maka dia punya skrin akan pop up. Kan akan jadi besar, akan jadi main screen kalau dia bercakap, kan. So kalau murid tak pin, so apabila guru ni tak bercakap, gambar ni akan hilang. Kita akan cuba lihat ya. Kabula.
Bila murid lain yang sudah bercakap, maka murid lain akan keluar video. Sedangkan guru ni bercakap, tapi sebab suaranya tak jelas, jauh, maka murid yang sedang bercakap ni akan pop up muka dia. Guru yang sedang bercakap ni akan hilang. Ini tahun 1 ya. Kita kena ambil maklum bahawa ini tahun 1 dah. Of course lah, budak-budak tahun 1 sangat aktif, nakalnya kan. Itu kena dikira juga. Kalau anda dapat lihat, murid bercakap kerana dia tak dengar apa yang dicakap. Sebab mikrofon dia ada jauh. Okey? Sumber dia. Dan apabila murid lain diam, baru suara ni guru dia tangkap. Bila murid lain cakap, dah pop up lain. So, itu yang saya maksudkan tadi. Nasihatkan budak bagi yang menggunakan mood komputer saja, tidak ada gadget lain, maka minta murid untuk pin guru supaya skrin guru sentiasa berada pada wide ataupun besar menjadi main screen. Okay, naik kan yang tu? Okey, teruskan. Siang boleh juga, tapi yang paling penting apa waktu bila? Asal kan ada waktu dia. Siapa tahu asal tu bila? Okey. Kalau anda nampak tadi ada macam delay sikit, sebenarnya dia tak delay. Dia adalah susunan video live dan juga mic yang saya buat ni tak tepat. Tak kena timing dia, tak tepat. Sebenarnya dia tak delay. Dari segi sebab dia kita buat online serentak, dia tak delay lah. Sebab dia bukan YouTube. Kalau YouTube memang delay. Kalau kita buat live di YouTube, dia akan delay beberapa second. Tapi untuk Meet ni dia tak delay. Sebab internet bandwidth dia memang in a good condition. Dia punya bar pun penuh tadi kita nampak. So yang delay tu kerana susunan saya buat tak synchronize betul-betul sangat dengan video live. Okey. Bila? Siapa tahu? Sikit-sikit lah. Isyak malam pandai. Kalau subuh? Pagi. Matahari naik. Cikgu tak dengar. Dengar tak tadi cakap? Cikgu tak dengar. Memang tak dapat dengar sebab of course lah cikgu dapatkan mark sebab itu SOP. Kemudian dia berdiri agak jauh daripada notebook yang dia ada. Okey? So itu ya antara dapatan yang kita dapat. Yang kita nak cadangkan kepada anda, jika anda menggunakan notebook dan komputer anda memang tak kuat mikrofonnya, haruslah anda menggunakan mikrofon tambahan. Terpulanglah. Anda nak guna DJ style, anda nak guna clip style, tapi mesti ada mikrofon tambahan. Terpulang pula juga pada anda nak guna wireless ke, wired ke, terpulang. Janji mikrofon tambahan ada. Paling tidak pun gunalah mikrofon yang pegang tangan, tapi tak sesuai lah pegang tangan sebab anda nak mengajar kan. So gunalah clip mic atau DJ mic. Tak boleh tu cikgu cakap dekat dalam kelas yang betul. Satu ni. Itu kelas yang betul. Itu kelas betul ni. Matahari naik kan? Setiap hari ni je matahari naik ke? Semalam matahari tak naik? Semalam ada matahari naik tak? Okey. Anda lihat ada satu babak itu adalah dapatan kedua yang kami dapat. Yang kita semua boleh kongsi dan kita mungkin boleh elakkan. Bagi mereka yang ingin mengamalkan diri. Asal? Asal dapat tahu pukul 4 je tu kan? 4 petang. Oh, tadi nanti dengar. Okey, jangan. Guru ni sekarang, guru ni sedang berada jauh daripada kamera notebook. So of course, kalau mikrofon kuat, murid akan mendengar apa yang diperkatakan oleh guru. Dan murid akan nampak skrin ataupun whiteboard ni. Tetapi dalam kes ini, mikrofon tak kuat, tadi yang sedang berada di depan pun tak dengar, ini kan pula sudah jauh. So hanya budak dalam kelas saja yang dengar PDP. Budak dalam online, dia akan hanya dapat lihat skrin putih ni dan dia tak tahu apa berlaku dalam kelas. Sekarang tu kan. Murid di dalam online hanya dapat lihat skrin sebab guru dah away daripada kamera. So, apa yang dapatan dia? Dapatan dia ialah satu tadi mikrofon,
Kalau cikgu away pun, cikgu guna mikrofon, at least murid dapat mendengar apa yang cikgu sedang perkatakan. Yang kedua, untuk kelas hybrid simultaneous ni, serentak ni, seboleh mungkin maksima guru kena berada di depan kamera. Tak kisahlah kamera jenis apa. Sama ada webcam, external webcam ataupun notebook. Guru mesti berada di depan kamera. Sebab kalau tidak, dia akan jadi macam ni. Ni agak lama, mungkin yalah first time kan, mungkin guru tak perasan. Dia mengajar, seronok mengajar dekat depan kelas. Dia tak perasan bahawa di talian, murid hanya melihat skrin dan tak dengar apa-apa. Perkara ni berlaku agak lama juga kan, kita tengok kan. Tengok daripada saat keberapa. Tengok kan. Okey. Katakanlah 16 sampai sini lebih kurang. Okey. Sampai sini. 16 sampai 22. Lama tu. 16 hingga 22, 8. Lama juga kan? Okey, 22. 16 tadi adalah 12 minit. Lama juga. Lepas ini, guru akan mula masuk skrin. Tanpa sedar pun. Baru dia masuk skrin. Dan barulah murid nampak. Video ini sendiri telah ditonton oleh Tuan Punya Badan, iaitu Cikgu Marzila, untuk kita study kat mana kelemahan-kelemahan yang boleh dibaiki. Okey? Cikgu tak dengar. Murid Okey, akan yang kat rumah. Guru tak dengar. Dan baru guru Hello, berinteraksi. yang kat rumah. Boleh seorang bintang dua? Sekejap. Sekejap. Saya nak dengar yang kat rumah pula. Okey. Okey, Farha. So guru terpaksa duduk depan kamera, depan notebook untuk berinteraksi dengan murid yang di rumah. Okey, dalam kes ni guru hanya menggunakan meja untuk meletakkan notebook dia. So kamera mendongak sedikit. So untuk next lesson, dari hasil daripada dapatan ini, maka ada beberapa guru telah membuat perubahan sedikit, iaitu next lesson, mungkin sempat saya tunjuk nanti untuk video seterusnya, bahawa guru telah menggunakan alat-alatan untuk mengalas komputer dan notebook menjadi lebih tinggi supaya dia selari dengan mata. Itu sebaiknya lah, selari supaya skrin nampak selari dengan mata. Kalau sekarang you all nampak skrin macam mendongak kan, so agak tak sesuai dan tak jelas. So skrin sepatutnya selari dengan mata. Okey, skrin maksud saya skrin whiteboard. So kamera patut ada berada di atas, selari dengan ketinggian itu. So itulah dapatan yang telah kami dapat, dan kami sangat menyukai video ini kerana ini bukanlah kelemahan, tapi inilah video rintis yang digunakan untuk study. Anda juga boleh tengok video ini dan study beberapa kelemahan yang kita dapat. Sebab kalau kita tak rekod dalam bentuk video, kita tak combine video live dan juga video online, maka kita tak tahu apa berlaku dekat dunia sebenar dalam hybrid ni. Okey, kami dah buat untuk anda dan anda boleh tontonkannya. Okay. Cikgu, buku surat berapa? Farha. Mana Farha? Soalan Farha, apa murid pun beza guru tak siang dengar. malam tadi kawan-kawan cakap? Dengar tak? So, dapatan yang ketiga ialah kalau boleh, seperti yang saya telah sebut sebenarnya dalam video yang sebelum ni, kalau boleh cikgu menggunakan speaker eksternal, kalau speaker tak kuat, ataupun menggunakan headset. Headset yang tidak menutup telinga. Yang saya cadangkan ialah headset conduction, bone conduction, yang mana dia berada di tepi telinga, sebab kita harus mendengar juga perbualan daripada murid di depan kita. Kita juga akan mendengar perbualan di mic. Okey. So itu dah 3 dapatan yang kami buat. Dapat. Okey, saya sengaja datang dekat Farha tak dengar? untuk mendengar sendiri apa Kita yang buat guru cakap. laki-laki malam tadi. Okey, lihat ya. Mana Cikgu ni hanya menggunakan meja untuk mengalas, sebab tu dia terpaksa duduk bawah sebab meja tak tinggi. So the next lesson, tak silap saya Cikgu BM dan Cikgu PSV ikut. Tak silap saya lah, yang kita dah rakam. Guru telah dapat kena pasti kelemahan itu, maka dia telah lapik. Adalah yang lapik. Sebab macam saya sebut tadi, kita tidak mewajibkan cikgu membeli apa-apa alat atau gadget untuk buat PDPR hybrid ini. Okey? Atau PDP hybrid ini. Kita nak cikgu guna apa yang ada di sekolah. So cikgu gunalah, ada yang guna alas meja, ada guna buku tebal, ada yang guna raga lah, ada yang guna macam-macam lah.
So, ada juga yang akan guna webcam dengan stand. Itu belum dirakam lagi. Itu next. Tapi yang telah dirakam adalah yang telah menggunakan raga. Ada nanti next video saya akan tunjukkan pada anda. Kita tengok video ni dulu kan. Wajdi, apa bisnes siang malam tadi? Dengar tak? Tak. Tak dengar. Tak dengar. Kalau Dia Akif tak Wajdi dengar, tahu tak apa beza siang dan malam? Tak tahu. Tak tahu. Okey, tadi kawan-kawan kat kelas beritahu beza siang ada matahari, malam ada bulan. Itu antara nak tahu mana siang, mana malam. Pasal datang depan. Begum siap berapa? Dan itulah seterusnya dapatan-dapatan yang kami jumpa. 3 dapatan saya sebut tadi. Iaitu pertama, murid tak dengar. Ini adalah video Meet yang sepenuhnya online. Tapi saya rasa tak perlu. Tak dengar. Dengar boleh. Ini penuh lah, video penuh. Jap, cikgu. Okay. So, kita recap balik bahawa pertama, murid tak dengar kerana apabila cikgu berada jauh daripada kamera atau notebook sebab dia hanya menggunakan built-in mikrofon. Kedua, apabila guru away daripada notebook, daripada webcam, built-in webcam, maka murid tak dengar. Ketiga, paras ketinggian notebook yang ada kamera tak sesuai untuk PDP online. Keempat, guru harus menggunakan extension atau external microphone dan juga earset atau earphone. Okey, so itu saja dapatan kami untuk dikongsi bersama anda. Mungkin anda boleh belajar daripada video ini dan komen ini. Jika anda ada apa-apa cadangan lain, anda mungkin boleh tulis di bawah. Dan saya akan cuba berkongsi lagi amalan-amalan yang dibuat atau testing-testing yang dibuat oleh guru-guru dan kawan-kawan saya di sekolah. Dan kita akan react kepada anda. Untuk pengetahuan anda, video ni saya sendiri rakam dan saya juga telah meminta kebenaran kepada tuan punya video. So tidak ada isu nak menjatuhkan maruah ke nak malu. Saya dah sendiri meminta kebenaran kepada Cikgu Murazila, guru kelas tahun 1, guru matematik 1 Marikh tadi, untuk di-upload ke dalam channel ini untuk dikomen dan diberi cadangan. Sebab video ni sebenarnya dah ada dalam channel sekolah. Sebab saya rakam atas nama sekolah, maka kita upload ke channel sekolah lah. Tapi untuk digunakan sebagai komen dan juga react, maka saya dah minta kebenaran daripada tuan punya badan. So, sampai jumpa lagi untuk next video, next cadangan. So, bagi anda yang belum subscribe, seperti biasa, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, thank you, anda awesome. Bye-bye, jumpa lagi. Assalamualaikum. Tutup.